Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Tapi hari ini Abang nak ceritakan dua lagi cerita dan ceritanya agak panjang. Sebabnya cerita pertama adalah cerita moden, cerita yang kedua adalah cerita klasik. Dan cerita-cerita klasik ni selalunya memang seronok nak dengar pengalaman orang-orang lama kan. Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik kepada kita, berikan rezeki yang melimpah ruah dan banyak untuk kita semua, dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat, dan diberikan kerahmatan dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita. Moga-moga mereka berdua sentiasa di bawah rahmat Allah. Jadi tanpa membuang masa, Abang teruskan dengan cerita yang pertama. Kisah yang pertama ni disampaikan oleh seorang kakak, tapi bukan akak tu punya cerita. Itu adalah cerita anak dia. Waktu anak dia praktikal dekat satu hotel 14 tingkat di Langkawi tahun 2017. Cerita ni macam ni. Nama anak dia Suhaimi. Sebenarnya bukan nama sebenar. Nama yang diberikan oleh penonton. Tak lama lagi hari jadi dia. Kalau tak silap abang, 24 hari bulan lah hari jadi dia. Selamat hari jadi Suhaimi. Okey. Jadi cerita dia macam ni. Suhaimi ambil kursus dalam bidang perhotelan. Jadi dengan kata lain, dia mesti ada sesi praktikal dekat hotel. Jadi dekat Langkawi tu memang ada banyak hotel yang beroperasi pada tahun 2017 dan dia diterima untuk praktikal dekat satu hotel yang sangat terkenal yang ada 14 tingkat. Nama hotel tak dapatlah abang nak beritahu. Jadi tugas Suhaimi ni dibahagikan dalam beberapa bahagian, iaitu kawasan dapur ada, kawasan depan, resepsi ni semualah ada. Tapi dalam banyak-banyak tugasan tu ada satu tugasan yang tidak dilakukan dengan segera, iaitu tugasan meronda. Sebabnya supervisor dia bagi tahu biar Suhaimi betul-betul faham tentang situasi hotel ni, barulah Suhaimi boleh diberikan tanggungjawab untuk meronda hotel pada satu-satu masa tertentu. Jadi ceritanya selepas sebulan praktikal dekat hotel tu, Suhaimi diberikan satu hari tu, dia diberikan tugas untuk meronda hotel. Nak jadi cerita pula, pada waktu tu ada seorang lagi budak praktikal yang sama-sama dengan Suhaimi praktikal yang ditugaskan untuk meronda pada hari tu. Kejadiannya bermula pada pukul 11 malam. Cara meronda adalah Suhaimi perlu pergi ke tingkat paling tinggi, iaitu tingkat 14, dan selepas itu dia perlu merayau dari tingkat 14 turun tingkat 13, 12 sampailah ke ground floor. Jadi sebelum diorang meronda, diorang telah diberikan sedikit taklimat oleh ketuanya. Bilik ni sekian, tingkat ni sekian, apa yang korang kena buat. Dan diorang dibekalkan satu lampu picit. Tujuannya kalau berlaku blackout, lampu picit tu boleh dijadikan penerang. Ataupun kalau berlaku sesuatu macam nak jadikan senjata pun boleh. Jadi selepas dapat penerangan daripada supervisor, Suhaimi dengan seorang lagi kawan dia dan berbekalkan walkie-talkie, diorang naik ke tingkat 14. Bila sampai dekat tingkat 14, dekat tingkat tu ada lebih kurang 12 bilik. Jadi diorang pun barulah mula nak merayau. Tapi bila mula je nak melangkah masuk ke dalam kawasan tingkat 14, tiba-tiba walkie-talkie Suhaimi berbunyi yang mengatakan salah seorang daripada mereka berdua kena turun ke tingkat ground floor sebab ada masalah dengan security. Jadi Suhaimi tengok kawan dia macam muka cuak-cuak. Kalau ditinggalkan kawan dia seorang-seorang dekat tingkat 14 ni, takut ada apa-apa berlaku. Jadi Suhaimi ambil keputusan, kawan dia yang kena turun ke tingkat ground floor, dia pula akan merayau sorang-sorang buat pemeriksaan dekat tingkat 14.
Ceritanya, selepas kawan dia turun ke tingkat ground floor, Suhaimi pun teruslah melawat daripada satu bilik ke satu bilik. Bukanlah dia buka pintu, dia just nak tengok keadaan kawasan depan bilik-bilik tu mestilah dalam keadaan yang baik. Takut-takutlah kalau ada pengunjung datang. Tiba-tiba dia melintasi satu bilik. Abang tak boleh nak beritahu bilik nombor berapa. Dia dengar sepasang suami isteri, suami isteri kekasih lah, tapi yang penting lelaki dengan perempuan bergaduh macam nak runtuh. Perempuan jahanam, lelaki jahanam. Itulah yang dia dengar. Seolah-olah macam ada perkara kecurangan berlaku di antara suami isteri ni yang menyebabkan diorang semua bergaduh. Jadi Suhaimi pun rasa macam rupanya ada juga penghuni dekat tingkat 14 ni. Dia ingat semua bilik kosong. Jadi dia pun pergilah mendekati bilik tu sambil dia lekatkan telinga dia dekat bilik tu. Lekatkan, nak dengar lah, nak kepoh-kepoh dengar apa yang berlaku. Waktu tu bila Suhaimi lekatkan telinga dia dekat pintu, waktu tu juga bunyi orang bergaduh macam nak runtuh tadi tiba-tiba hilang macam tu aja. Waktu tu Suhaimi pelik, kenapa pula ya? Jadi bila dah tak ada bunyi bising-bising tu, Suhaimi pun beredarlah daripada bilik tu nak pergi cek kawasan lain. Bila dalam lebih kurang 10 langkah, tiba-tiba Suhaimi dengar pintu bilik tu berdentum kuat gila. Tung, seolah-olah macam ada orang keluar. Dan pada masa yang sama Suhaimi toleh ke arah pintu bilik yang bising tadi. Tapi bukan pintu tu yang terbuka atau tertutup. Tak ada nampak tanda-tanda pun. Tapi rupanya bunyi kuat yang macam tembakan tu datang daripada dalam bilik. Jadi disebabkan Suhaimi takut, laki bini tadi dah berbunuh-bunuhan satu sama lain, Suhaimi pun ambil walkie-talkie dia, pergi ngadu dekat supervisor dia, suruh cek bilik sekian siapa yang duduk. Tapi bos dia bagi jawapan yang sangat menakutkan, iaitu bilik tu tak ada siapa pun yang duduk. Tingkat tu langsung tak ada orang. Engkau je lah yang merayau sorang-sorang dekat tingkat tu, kata bos dia. Bila dah dengar macam tu, Suhaimi jadi takut. Suhaimi betul-betul cakap, dia kata, bos, bilik ni ada orang, bos. Dia kata, bukan saya. Saya dengar dia orang bergaduh. Lepas tu saya dengar macam bunyi tembakan. Jadi disebabkan beria sangat si Suhaimi, dia beritahu dekat bos dia. Bos dia pun rasa macam ada orang kot ke salah buat rekod dekat dalam buku kedatangan. Jadi bos dia dengan 2 orang lagi security naiklah ke tingkat 14. Jadi bos dia pun tanya dengan Suhaimi bilik yang mana. Suhaimi tunjukkan. Dia orang buka bilik tu. Rupanya bilik tu gelap, tak ada orang. Sunyi. Dan bila dibuka lampu, bilik tu berhabuk. Seperti dah lama orang tak masuk. Jadi bila dah pasti bilik tu kosong, si bos tadi tu pun arahkan security untuk tutup bilik tu. Untuk jelaskan kepada Suhaimi yang memang bilik tu tak ada orang, yang dia dengar tu mungkinlah halusinasi. Jadi Suhaimi rasa macam tak puas hati sebab dia rasa apa yang dia dengar tu memang jelas. Selepas bilik tu ditutup, bos dia, maksudnya supervisor Suhaimi dengan 2 orang security tadi bergerak ke arah lift. Dan Suhaimi sambung lagi untuk buat pemeriksaan rondaan dekat lorong yang sama. Tiba-tiba diorang dengar suara lelaki dan perempuan bergaduh sekali lagi. Pada waktu tu mereka berempat berpandangan satu sama lain. Tak sangka. Jadi disebabkan tu, bos dia ketuk pintu. Datang balik ke depan bilik tu, ketuk pintu. Puan, dia kata, tuan, ada apa-apa yang perlu saya bantu? Waktu bos dia tanya, tak semena-mena waktu tu senyap terus. Tak ada bunyi orang bergelak, tahu menangis ke apa ke, orang bergaduh, memang tak ada. Waktu tu juga bos dia mengarahkan 2 orang security tadi buka semula pintu bilik tu. Lepas diorang masuk dekat bilik tu,
bilik tu berubah keadaan. Keadaan tadinya berhabuk, tapi sekarang keadaannya sangat bersih dan tersusun. Dan ditambah pula bilik tu rasa sangat sejuk, seperti masuk dekat dalam peti ais. Waktu tu tahulah semua yang bilik tu sebenarnya dihuni oleh seseorang daripada alam sebelah yang kita tak nampak. Dan mereka rasa terganggu dengan kehadiran Suhaimi. Bilik tu ditutup semula. Oh, salah, lupa. Sebelum bilik tu ditutup, keseluruhan bilik tu diperiksa oleh security, termasuk dalam bilik air dan dalam almari. Hanya untuk memastikan tak ada orang dalam bilik tu. Sebab takut-takut ada penjenayah yang masuk duduk dalam bilik tu. Jadi selepas tu bilik tu ditutup semula dan bos dia pun nak turun ke bawah bersama 2 orang security. Tapi belum sempat diorang semua beredar daripada bilik tu, pintu bilik tu terbuka secara sendiri dan pintu bilik tu tertutup semula. Dan ini menyebabkan bos dia rasa panas hati. Dan bos dia pun meluru dekat bilik tu, buka kunci bilik tu, tolak pintu. Tapi kali ini berlaku sesuatu yang sangat luar biasa. Pintu tu tak boleh terbuka. Bila disuluh-suluh dari luar, ada kerusi yang menghalang pintu tu untuk terbuka. Ada seseorang yang letak kerusi dekat depan pintu. Dan bila dah jadi macam tu, tolak beberapa kali, akhirnya pintu tu terbuka. Dan memang jelas dalam bilik tu tak ada orang. Tapi kali ini semuanya berubah. Suhaimi, bos dia cakap tak perlulah merayau lagi dekat tingkat 14. Kau turunlah, ikutlah sama-sama dengan saya, turun ke tingkat 1, tingkat ground floor. Kita tak payah buat pemeriksaan lagi dekat tingkat 14. Walaupun Suhaimi tak tahu apakah peristiwa di sebalik bilik itu, tapi sejak daripada tu, budak-budak yang datang praktikal semuanya tidak dibenarkan untuk meronda ke tingkat 14 sejak peristiwa yang Suhaimi alami. Cerita kedua abang kategorikan sebagai cerita emas, berlaku pada tahun 1974. Diceritakan kepada abang oleh seorang pakcik lelaki. Memanglah kalau pakcik tu lelaki lah kan. Nama dia Pakcik Daud. Cerita ni adalah pengalaman dia, tapi abang nanti bagi tahu siapakah Pakcik Daud berkaitan dengan cerita kali ni. Kisahnya berlaku dekat satu daerah di negeri Johor. Cuma abang tak boleh nak bagi tahu sebab cerita ni ada kaitan sikit dengan kurafat dan juga aib seseorang. Cerita dia macam ni. Dekat satu kampung negeri Johor tahun 1974, adalah seorang lelaki memang sangat terkenal, namanya Pak Akop. Dia adalah lelaki paling kaya kat kampung tu. Tapi walaupun kaya, Pak Akop tak pernah kedekut. Kalau ada orang datang nak pinjam duit, dia bagi. Terutama kalau budak-budak tak cukup peralatan sekolah, dia bagi. Cuma yang menjadi persoalannya adalah mana datangnya kekayaan Pak Akop. Sebabnya Pak Akop tak ada ladang yang besar. Dan disebabkan itu, ada beberapa cerita yang mengatakan Pak Akop ni sebenarnya membela toyol. Dan toyol ni adalah gunanya untuk mengutip duit, mencuri duit daripada ramai orang. Tapi benda tu setakat bukti yang tak ada asas. Jadi ada juga yang mengatakan Pak Akop ni telah buat perjanjian dengan makhluk alam sebelah untuk menjadi kaya. Dan ditambah pula, Pak Akop ni memang tak pernah orang nampak dia pergi solat Jumaat dekat masjid. Kalau solat-solat harian biasa pun tak pernah, lagilah solat Jumaat. Tapi semua orang kampung yang mana terdesak memang selalunya datang jumpa Pak Akop untuk pinjam duit. Cuma ada satu syarat yang semua orang kena patuhi, iaitu kalau dah pinjam duit dengan Pak Akop, kena pulang dalam masa sebulan. Bila orang tanya kenapa kena pulang dalam masa sebulan sebab jaraknya terlalu pendek, jawapan Pak Akop adalah untuk mengelakkan susah kemudian hari.
Tapi susah yang dimaksudkan dalam cerita kali ini memang unik susahnya, memang menyusahkan. Jadi dekat kampung tu pada masa yang sama ada seorang lelaki namanya Latif. Dan lelaki ni adalah nama sebenar. Abang gunakan nama sebenar. Dia seorang kaki judi. Memang sangat jago dalam berjudi. Semua duit dihabiskan untuk berjudi. Walaupun dia dah ada isteri, dah ada 4 orang anak, tapi perasaan berjudi tu tak boleh nak dibuang. Kadang-kadang dia langsung tak ada gaji bulan tu, semuanya berjudi, habiskan waktu berjudi. Bila bini dia tanya kenapa nak suka sangat berjudi, dia cakap macam ni, mana tahu kita diberi keuntungan, kurang-kurang nanti duit kita beranak, daripada 100 jadi 200, sebab hasil daripada berjudi tadi tu. Jadi dia kata selalulah Latif ni kesuntukkan duit, kesuntukkan duit lebih kurang Dan disebabkan tu ramailah orang dekat kampung tu menjadi mangsa Latif. Latif pinjam duit untuk memenuhi keperluan keluarga, anak ramai. Jadi bila dah ramai sangat orang yang pinjamkan duit dekat Latif, akhirnya Latif ni dipulau oleh orang kampung sebab bila pinjam tak tahu nak pulang. Jadi pada satu hari tu, kawan-kawan si Latif ni ajaklah Latif pergi berjudi. Cumanya kali ni jumlahnya agak besar, iaitu RM50 untuk satu kepala. Jadi waktu tu Latif semangat, dia nak pergi berjudi, tapi dia tak ada sumber. Gaji yang dia dapat pun dah habis. Tapi nak berjudi, semangat tu. Memang bagus semangat macam tu. Cuma kita alihkan ke tempat lain lah, ke tempat lebih baik. Tapi akhirnya dia beritahu dekat bini dia supaya nak gadaikan cincin perkahwinan bini dia. Tapi dia bagi jaminan kalaulah cincin tu digadaikan, dia pasti dapat duit dan dia dapat beranak-ranakkan duit tu menggunakan teknik berjudi. Jadi gaduh. Bini dia memang tak nak bagi sebab cincin kahwin tu komen sayanglah dia. Walaupun cincin tu bukan cincin emas, cincin swasta kalau lebih kurang lah kan, yeng kot. Emas yeng. Jadi mungkin boleh beranak, tapi bini dia tak nak kasih. Tapi bini dia bagi satu cadangan, abang kalau nak sangat duit banyak, pergilah pinjam dengan Pak Akop. Sebenarnya suami dia terlupa selama ni yang Pak Akop tu boleh dikatakan bank kampung tu, bank orang kampung situ. Siapa-siapa yang nak pinjam boleh pinjam dengan Pak Akop. Jadi gegas-gegaslah si suami ni, si Latif ni, pergilah jumpa Pak Akop. Bila jumpa Pak Akop, dia nyatakanlah hasrat murni dia, katanya untuk membantu ekonomi keluarga dengan berjudi. Dia tak cakap berjudi, dia cakap upacara teka-meneka. Tapi bila dengar alasan macam tu, Pak Akop memang bagi, tak ada masalah. Dia seronok aja dia nak bagi pada Latif. Tapi macam biasa, Pak Akop akan tetapkan satu syarat, iaitu Latif kena pulangkan pada dia sebelum sebulan. Latif tanya kenapa? Dia beritahu untuk mengelakkan daripada susah di kemudian hari. Jadi Latif ambil duit tu, dia pun teruslah malam tu pergilah upacara berjudi dengan kawan-kawan dia. Dan abang nak cakap Alhamdulillah pula salah. Dan malam tu betul-betul berhasil. Dia menang tempat pertama untuk dapat hadiah grand prize. Dibawalah balik duit tu dan dia beritahu dekat bini dia beruntung. Jadi bini dia pun seronoklah, selama-lama alam ni tak pernah beruntung, kali ni beruntung pula. Jadi dia beritahu, walau bini dia beritahu, bang abang kena pulang bang dekat Pak Akop, abang pinjam RM50. Jadi lelaki dia kata nanti kita tunggu malam yang kedua. Malam kedua ada tournament bagus juga, boleh berjudi, boleh menambahkan ekonomi keluarga. Dan bila malam kedua Latif menang lagi, jadi gairah lepas tu. Sampai malam ketiga Latif kalah. Bila Latif kalah, dia tengok banyak duit habis. Walaupun dah 2 kali menang, dia pun kecewa baliklah rumah. Dia kata dah banyak duit habis. Bila dia balik rumah, esok paginya kecoh, Pak Akop meninggal dunia. Bila Pak Akop meninggal dunia, Latif sebagai orang yang pernah pinjam duit dengan Pak Akop, dia pun gegas-gegaslah ke rumah Pak Akop.
Dan diorang pun uruskan semua urusan, dan akhirnya Pak Akop pun dikebumikan, meninggal lah kan. Jadi malam tu diadakan upacara kenduri doa selamat. Waktu doa selamat tu, si Latif ni ada beritahu dekat keluarga Pak Akop yang dia pinjam duit dengan Pak Akop. Dan bila dengar macam tu, keluarga tu jadi cuak. Diorang paksa Latif untuk pulangkan duit tu segera. Mula-mula Latif tak faham kenapa, tapi Latif minta tempoh sebab dia nak cari duit tambahan untuk bayar hutang yang dia dapat daripada Pak Akop tadi. Jadi dia malam tu, dia pun pergilah berjudi sekali lagi dengan duit saki-baki yang ada malamnya. Lepas habis kenduri tahlil tu kan, pergilah berjudi dengan harapan duit tu beranak dan dia dapatlah pergi bayar hutang Pak Akop. Tengah-tengah dia berjudi, tiba-tiba dia nampak di celah-celah pokok yang ada di luar pondok berjudi tu, nampak Pak Akop berdiri dengan matanya yang hijau dan bajunya yang lusuh. Pada waktu tu, dia jadi takut. Keadaan dia waktu berjudi jadi tak fokus dan akhirnya dia kalah. Dan waktu dia kalah, bayangan Pak Akop hilang. Mujur malam tu, dia balik rumah ditemani kawan-kawan dia. Sebab dia orang nak balik dekat dalam kawasan rumah yang sama. Jadi bila dia sampai rumah, cepat-cepat si Latif ni cerita kat bini dia apa yang dia nampak waktu dia tengah bertarung tadi. Rupanya bini dia pun mengalami benda yang sama. Bini dia nampak Pak Akop berlega-lega dekat depan rumah dengan keadaan yang sama Latif nampak dekat kebun tadi. Jadi disebabkan tu laki bini dah jadi cuak. Jadi diorang pun buat keputusan malam tu, apa kata kita tidur dekat kawasan ruang tamu. Anak-anak semua 4 orang ni bawa ke ruang tamu. Sebab kalau apa-apa terjadi senang terjun keluar. Maksudnya larikan diri. Jadi waktu tengah-tengah tidur tu tak ada apa-apa berlaku. Tiba-tiba diorang dengar Tiba-tiba malam tu anak Latif menangis. Baby kan, budak kecil menangis. Jadi bini dia terbangun, peluklah anak dia. Waktu tu bini dia menjerit sekuat hati sampaikan Latif terbangun. Rupanya dekat alang-alang rumah nampak Pak Akop tengah menyangkung dengan matanya yang berwarna hijau. Waktu tu Latif cuak sangat sampaikan Latif menjerit-jerit, "Pergi kau dari sini, pergi. Nanti aku bayar hutang kau Pak Akop. Pergi kau, jangan kacau keluarga aku." Tapi cara tu tak berkesan. Dan akhirnya bini dan anak-anak dia yang besar sama-sama baca ayatul kursi. Habis 3 kali diorang baca ayatul kursi serentak. Akhirnya Pak Akop tu pergi. Dan diorang pun rasa cuak malam tu, tak jadi tidur dekat ruang tamu. Semuanya tidur dekat dalam bilik, walaupun bilik tu kecil bersempit-sempitan. Jadi esok paginya si Latif ni jadi cuak. Dipergilah jumpa dengan seorang imam kampung tu, mengadukan hal yang berlaku dalam malam sebelumnya. Rupanya imam tu beritahu ramai penduduk kampung yang mengalami peristiwa yang sama. Pak Akop datang minta hutang. Tapi dia kata semua yang kena dengki tu adalah orang yang pernah berhutang dengan Pak Akop. Jadi bila dah jadi macam tu, dalam keadaan ketakutan, dah tak tahu nak fikir apa, mujurlah Latif jumpa kawan dia seorang Cina dekat Pekan. Pinjamlah dia RM50 pada kawan tu tadi untuk dibayarkan hutang Pak Akop. Jadi disebabkan kawan dah lama, Cina tu bagilah pinjam duit. Bila dah balik rumah dah gelap, tak sempat nak pergi bayar hutang tadi. Jadi Latif tu simpanlah, pegang duit tu. Waktu tu lebih kurang pukul 8 malam. Diorang nak makan malam waktu tu. Jadi waktu tengah makan, waktu tu angin dekat luar ribut.
ribut kuat. Tengah-tengah diorang makan, tiba-tiba dengar macam ada orang ketuk pintu. Waktu ni diorang laki bini dah cuak, sebabnya mana mungkin ada orang ketuk pintu dalam keadaan yang ribut macam ni. Dan tiba-tiba diorang dengar bunyi orang berdehem 2 kali, dan selepas itu semua orang memandang ke arah pintu utama. Dan daripada jauh Latif nampak Pak Akop mengintai daripada alang-alang pintu. Waktu tu semua dalam keadaan terkejut dan ketakutan, sebab muka Pak Akop memang menakutkan. Tapi mujurlah sekali lagi isteri dia cerdik baca ayatul kursi. Tak sempat habis 3 kali bayangan Pak Akop tu pergi hilang. Dan selepas bayangan tu hilang, terus si Latif ni kayuh basikal pergi rumah Pak Akop bayar hutang. Malam tu juga ditemani oleh anak sulung dia. Dan selepas balik daripada bayar hutang, malam tu diorang tidur dalam keadaan yang aman, lega, tak ada apa-apa. Jadi sejak daripada tu jadi ubat. Latif tak pernah lagi berjudi, dia tak pernah lagi pinjam duit dekat orang, dan dia buat banyak kerja untuk menampung kehidupan diorang sekeluarga. Alhamdulillah, jadi ubat rupanya. Yang ceritakan pada abang ni adalah Pak Cik Daud, iaitu anak kepada Pak Cik Latif yang bernama Latif. Dan ini adalah kisah bapa dia, bagaimana bapa dia berubah menjadi seorang yang alim, ahli masjid, daripada seorang yang kuat berjudi dan kuat meminjam duit. Alhamdulillah. Dan moga-moga cerita kali ini dapat memberi pengajaran. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Cerita emas pun ada, cerita zaman moden pun ada. Moga-moga cerita yang abang sampaikan dapatlah bagi iktibar dan hiburan pada kita semua. Terima kasih sangat-sangat pada yang membeli barangan-barangan yang abang jual. T-shirt, perapan sate dan nak dijadikan cerita t-shirt dan sambal lara. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.